الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama setelah mana kita diuji tidak dapat hadir ke surau dan juga diuji tidak dapat menghadiri majlis-majlis ilmu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita, diberi peluang kepada kita untuk kita berada di tempat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, jazakallah khairan katsira kepada pengurusi surau An-Nur, kepada semua jawatan kuasa dan juga gerak kerja multimedia surau An-Nur, yang mana saya lihat secara walaupun dalam keadaan PKP masih lagi dihidupkan majlis ilmu. Untuk apa? Untuk memberi peluang kepada kita yang tidak dapat hadir ke surau, kita tak dapat hadir ke majlis ilmu, masih lagi berpeluang untuk kita mencari ilmu. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni pun adalah malam yang pertama saya di Selangor lah. Di Kuala Lumpur dah start 2 minggu dah. Di Selangor ni, ini adalah malam yang pertama kita bersama dalam sesi kuliah kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semakin hari kita nak semakin rapat. Kalau kita lihat pada hari ini, mungkin agak orang kata satu nama baru lah bagi kita. Sebelum ni puas tu imam suruh kita rapat. Puas tu imam suruh kita istau sufufakum, untuk kita bagi rapat-rapatkan saf. Tetapi sekarang ni tak perlu nak disuruh lagi, memang kita dijarakkan. Kita dijarakkan 1 meter antara kita. Untuk apa? Kadang-kadang ada orang tanya kenapa boleh duduk di luar sana, boleh rapat-rapat, tiba-tiba sembahyang dijarakkan.
Ini kalau kita lihat adalah fatwa ataupun pandangan daripada alim ulama, majlis fatwa di setiap negeri dan negara, bukan hanya di Malaysia, bahkan seluruh negara. Apa tujuan dia? Kita lihat hikmah. Ada orang yang dia tak faham dari sudut hikmah ni, saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia tak jelas, dia tak faham. Bermula daripada kita tidak dibenarkan datang ke surau dan ke masjid. Ada yang memberontak, yang tak tahan tu, yang tak pernah datang pun. Kan? Yang datang ni relax-relax je. Yang orang kata tak pernah miss datang semayang ni tak ada masalah. Yang tak pernah datang, dia marah. Dan kalau kita lihat, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, ada juga yang mana dia duk kelang kabut dengan solat Jumaat, sedangkan solat 5 waktu tu dia tak ambil perhatian. Ada yang dia berkali-kali cuba nak pergi solat Jumaat, tapi solat fardu yang mana pada hari ini marilah. Bermula daripada malam ini, apabila kita dibenarkan untuk solat berjamaah, marilah kita imarahkan surah An-Nur kita, marilah kita imarahkan surau kita 5 waktu. Kerana apa? Kerana inilah orang kata peningkatan kita untuk melihat sejauh mana rasa cinta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kalau kita tengok saban hari pakai duk viral. Hari ni tak dapat solat Jumaat lagi. Hari ni tak dapat solat Jumaat lagi. Tanya diri dia pergi tak sembahyang fardu? Sembahyang fardu di rumah kita dirikan 5 waktu ataupun tidak bersama ahli keluarga kita. Itu sebenarnya hikmah PKP ni, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk melihat sejauh mana rasa jatuh cinta kita kepada Allah. Allah uji kita dengan COVID-19 ni. Allah nak tengok kita ni sama ada hati kita ni dekat dengan Allah ataupun tidak. Tapi alhamdulillah, bila dibenarkan datang ke surau, kita lihat ada peningkatan, dan kita mengharapkan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita kena istiqamah. Kerana kata Nabi SAW, khairul amal, sebaik-baik amalan itu, kata Nabi, apa dia? Dawamuha wa in qalla. Khairul amal, sebaik-baik amal itu apa dia? Dawamuha, kena berterusan, kena konsisten, kena istiqamah. Bukan kira nak kelang kabut, nak pergi sembahyang Jumaat ramai-ramai, lepas tu yang lain dia tak nak istiqamah. Sebab tu bila kita diberi peluang untuk imarahkan surau dan masjid, marilah kita imarahkan. Dan kalau kita lihat pada hari ini berlaku satu benda yang baru bagi kita. Sebelum ni tak pernah dicatat nama kita. Kan, nama kita tak pernah dicatat. Cuba bayangkan, itulah keadaan hari-hari kita sebelum ni sebenarnya. Cuma kita tak nampak. Kita tak nampak. Yang mana segala amalan kita ini dicatat oleh malaikat. Setiap amalan kita ini dicatat oleh malaikat. Dan hari ini bukan hanya malaikat saja yang mencatat kedatangan kita, kehadiran kita, bahkan kita kena catat, kena scan QR. Kita kena scan lagi, kita kena masuk lagi. Masya-Allah. Kita kena masuk kita punya data. Masuk ni sampai ke apa, MySejahtera. Kan, ada yang secara manual, ada secara orang kata atas talian. Maknanya kalau kita lihat, sebenarnya itulah kerja malaikat. Yang mana kita sejak daripada awal kita ditaklifkan. Maksudnya kita dipertanggungjawabkan untuk beribadat. Memang setiap amalan kita ini telah dihitung. Apa sahaja segala langkah kita ni, bukan kita tulis setiap langkah. Boleh kita tulis setiap langkah. Ini baru tulis dekat depan pintu surau, pintu masjid. Tetapi malaikat yang mana tugas mereka daripada mula kita melangkah kaki daripada rumah sampai ke surau ini, ditulis, dicatat oleh malaikat. Dan satu lagi benda yang special yang kita dapat selepas PKP ni, kita tak buat kadang-kadang, tapi alhamdulillah kita dapat buat. Apa dia? Antaranya SOP apa dia? Berwuduk di rumah, betul? Sedangkan SOP ni sebelum sepatutnya kita dah buat dah.
Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang berwuduk di rumah. Bukan baru kita kata ini benda baru ni. Tak, bukan benda baru. Apa yang ditetapkan SOP bagi kita ni, kita kena berwuduk di rumah ni, sebenarnya dah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menyarankan kepada kita agar kita berwuduk di rumah. Bukan berwuduk di surau, bukan berwuduk di masjid. Orang kata di masjid, di surau ni standby saja kalau kita berhadas. Tengah-tengah jalan makan jering ke, kan? Kita makan petai banyak, sekarang petai banyak tepi jalan kan. Makan berangin ke, makan durian ke, kan? Berangin ke. Tengah-tengah jalan tu exhaust terbocor. Bolehlah kita ambil wuduk di surau. Tapi yang paling afdal adalah kita berwuduk di mana? Di rumah. Dan hari ini kita terpaksa laksanakan, sedangkan SOP ini memang dah wujud sebelum ni lagi. Maknanya berwuduk di rumah. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang kita lakukan bukanlah benda-benda yang kita rasakan memanglah new normal lah orang kata, sebab sebelum ni kita tak pernah buat. Tapi kalau kita fikir dan kita lihat di sudut hikmah, inilah sesuatu yang orang kata Allah Subhanahu wa taala nak pandu kita, nak bagi kita ambil iktibar bahawasanya hidup kita ini, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akan sentiasa diperhati, akan dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat baik walaupun sebesar zarah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhatikan, akan dihisab, akan dinilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar zarah. Tahu zarah besar mana? Besar COVID-19. Berapa besar COVID-19? 150 nano sentimeter. Betul? Tak tahu. Kan? Kecil je. COVID-19 kecil je. Kan? 150 nano sentimeter, kecil ya. Kecil sungguh, masya-Allah. Tapi zarah ni lebih kecil lagi daripada apa? Daripada COVID-19. Lebih kecil lagi. Orang dulu dia terjemahkan zarah ini sebesar biji sawi. Tapi sebenarnya dia lebih kecil lagi daripada biji sawi. Orang terjemah lagi sebesar atom. Kan? Maknanya kecil lagi. Kalau ada benda yang paling kecil atas muka bumi ini, itulah namanya zarah. Sebab tak dapat diterjemahkan. Zarah ni tak dapat diterjemahkan, sehingga kan para ulama terjemahkan sebesar zarah juga. Menunjukkan bahawasanya terlalu kecil. Kalaulah besar zarah kita buat baik, Allah Ta'ala perhati. Kalaulah sebesar zarah kita berbuat kejahatan, Allah Ta'ala akan hisab. Maka marilah di kesempatan Allah berikan kita kesempatan untuk teruskan kehidupan ini, dan alhamdulillah Malaysia mencatat rekod terbaik dalam membasmi orang kata COVID-19. Peningkatan dari sudut kesembuhannya, dan hari ini saja ada 5 kes. Hari ini saja 5 kes, 3 kes import, 2 kes tempatan, yang mana melibatkan warga negara Malaysia. Kalau kita lihat hari-hari ada peningkatan, ada peningkatan, ada penurunan, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk orang kata hapuskan COVID-19 ini. Kerana apa? Bukan kerana kita nak bebas, tidak. Bukan kerana kita nak pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini, tetapi kita nak beramal ibadat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana kuliah kita ini orang kata disarankan agar lebih cenderung kepada tiga asas. Sama ada dalam kuliah ini asas fardu ain, ataupun dipanggil asas syariat, ataupun asas usuluddin, ataupun asas akhlak. Ini yang telah orang kata inilah pihak JAIS tetapkan pada semua penceramah-penceramah di seluruh negeri Selangor. Maka tajuk kita pada malam ini berkaitan tentang akhlak. Bolehlah berkaitan tentang akhlak. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat di akhir-akhir ini, ataupun di antara tanda-tanda akhir zaman, antaranya adalah manusia dia hilang dah sifat, orang kata apa, sifat mahmudah.
Anak-anak muda tidak ada lagi yang menghormati orang-orang tua. Orang-orang tua tidak lagi menyayangi anak-anak kecil. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Nabi kata bukanlah di kalangan kami, tak tergolong. Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat. Siapa dia? Orang yang tidak menghormati, orang yang tidak mengasihi, orang yang tidak menyayangi orang yang kecil di kalangan mereka. Kalau kita lihat saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita lihat gurauan-gurauan yang agak kasar, agak keras. Kan? Kalau kita tengok, sama ada nak sambut birthday, nak sambut birthday macam mana hari ni? Tak ada adab. Sedangkan kita nak sambut hari kelahiran seseorang tu, kita nak mendoakan, betul tak? Kita nak doakan supaya dapat kebaikan, supaya dia umurnya diberkati, kita doa, kita buat majlis kesyukuran. Tapi hari ni kalau kita tengok di viral lah, yang saya tengok viral lah, yang lain wallahu alam, kadang-kadang dia pergi hentam kawan tu, ya Allah. Kan, bawa kek punya sedap ni, lepas tu tiup atas tu, lepas tu dia hentam bubuh kat muka kawan tu, bubuh tepung lah, bubuh talam hentam atas kepala lah. Kan, kalau kita lihat, adakah itu yang diajar dalam agama kita? Jangan saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikut jejak langkah Yahudi. Jangan kita ikut jejak langkah orang yang tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita nampak happy. Ni adik-adik muda sinilah yang remaja-remaja ni, kita nampak seronok kan? Kita nampak seronok bila kita viral baling tepung. Kita tahu dah itu suatu membazir. Itu satu pembaziran dengan kita baling tepung, baling telur. Kan? Telur tu makanan, tepung tu makanan. Cuba bayangkan, di saat kita duduk baling tepung tu, cuba bayangkan saudara kita yang berada di Syria yang tak dapat makan tepung. Saudara kita yang berada di Syria tak dapat makan tepung. Bukan kata roti, tepung pun tak dapat makan. Kita di negara yang orang kata bebas daripada peperangan, bebas daripada penderitaan, dari sudut orang kata kekacauan ni, kita boleh ambil tepung gandum tu yang harga lebih kurang 2-3 ringgit tu, kita buang macam tu saja. Ini saya duk perhati budak-budak sekolah menengah lah, kan? Yang besar-besar tak ada dah. Budak-budak sekolah menengah kata tengok, ya Allah, sambut birthday kawan, habis dengan tepung-tepung dia membazir. Dengan telur lagi dipecahkan atas kepala kawan dia. Ini di antara apa? Di antara perkara yang tak pernah diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Kan kata Nabi, sabda Nabi, tidak tergolong, Nabi tak mengaku, bukan di kalangan kami orang yang mana tidak mengasihi. Okey, mengasihi ni apa maksud dia? Sayang ni apa maksud dia? Dalam hadis lain Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia sayang, dia kasih kepada saudaranya, sahabatnya seperti mana dia sayang, dia kasih kepada diri dia sendiri. Sahabat-sahabat sanggup tak kita ambil telur letak kat kepala sendiri? Saya sajalah ambil telur, pergi kat NSK tu, kan, pergi tempat telur, ambil telur pecah, buah atas kepala. Ambil tepung, buah atas kepala. Orang kata biol. Kan? Orang kata dia ni tak waras. Sebab apa? Sebab buat benda yang tak berfaedah. Kalaulah kita sendiri pun tak nak buat dekat diri kita, mengapa kita buat kepada orang lain? Okey, kita rasa itu satu benda yang happy, benda yang seronok. Tolong, benda ni bila dah orang kata kita ni iktibar banyak ni, saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil iktibar. Kita tengok, kita lihat bagaimana keadaan COVID-19 pada hari ini yang menyebabkan saudara-saudara kita yang berada di luar negara yang terputus bekalan makanan. Ni kita tak dapat nak hantar bekalan makanan kepada saudara kita yang berada di sana disebabkan airport, sekatan yang orang kata sekatan di lapangan terbang kita tak boleh keluar. Sepatutnya kita kena fikir. Bukan hanya fikir tentang diri kita, hari ni kita kena COVID-19, bukan hanya fikir saja kita kata, oh susahlah kita duduk kat Malaysia ni. Susah kita ni, kita dapat lagi makan, dapat lagi bantuan. Betul tak? Ni susah kita ni, kita masih lagi dapat bantuan.
Masih lagi ada pihak pemerintah, pihak kerajaan yang nak bantu kita. Cuba bayangkan yang berada di negara yang tertindas, yang ditindas, yang duk tolong ni. Nak bagi tahu kepada saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang banyak tolong ni rakyat Malaysia. Baru-baru ni saya tengok satu video viral di Thailand. Thailand menderita, haknya yang menderita. Kan? Lepas tu ada seorang tu dia pun inilah orang kata wawancara lah rakyat di sana. Thailand ataupun haknya ialah khususnya menderita disebabkan rakyat Malaysia. Haknya menderita. Saya mula baca haknya menderita kerana apa? Kerana rakyat Malaysia. Pelik apa kena-mengena kita pergi kita tak perang pun dengan haknya. Rupanya saya baru sajalah orang kata sebelum PKP ni pernah pergi ke Hanyai. Kawasan-kawasan Lee Garden pernah pergi kan? Kawasan Lee Garden, kawasan-kawasan yang tu, masya-Allah penuh dengan manusia. Tapi sejak berlakunya COVID-19 ni lengang kawasan tu. Rupa-rupanya yang duk bangkit, yang duk naikkan ekonomi di Hanyai adalah orang Malaysia kita. Tu tak kira yang bawa lori lagi tu, yang bawa lori balik ada sebelah. Dia bawa lori seorang-seorang dia masuk dalam, duduk balik ada orang sebelah kan. Dia bawa pergi teksi kan, dia pergi hantar orang, dia bawa balik orang. Jangan main-main. Tu belum lagi macam tu. Maknanya kalau kita lihat kita tak nampak kita ni banyak membantu. Bila berlaku COVID-19 ni kita tak dapat nak membantu. Cara macam mana? Cara ekonomi di sana. Ramai yang mengeluh kata habislah rakyat Malaysia tak ada. Yang paling ramai rakyat Malaysia yang masuk ke Hanyai, yang naik hari ni kita tengok bas persiaran pun tak ada dah, yang masuk ke Hanyai, masuk ke Thailand. Ini menunjukkan bahawasanya bantuan kita ni kan kadang-kadang kita tak perasan. Kita duk pergi kedai makan, kita duk pergi ke selatan Thailand, kita duk bantu dari sudut apa? Bangkitkan ekonomi mereka. Okey, itu sepadan yang dekat saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jauh di Palestin, yang berada di Syria. Sebab tu selemah-lemah iman kita ni, kita kena fikir tentang saudara. Kita kena fikir tentang saudara kita yang sedang menderita. Bukan hanya kita fikirkan tentang diri kita yang sedang menderita dengan COVID-19. Kita ni menderita bukan sebab apa? Sebab tak boleh nak keluar daripada rumah. Kita menderita sebab apa? Sebab tak boleh nak pergi sekolah. Kita menderita sebab apa? Sebab kita tak boleh nak berpegang tangan. Kan? Nak pergi away kan, nak pegang tangan tak boleh kan? Kan ada kapur-kapur tu tak boleh, tak ada SOP. Kan? Tak boleh nak pegang, tak boleh nak jauh jarak. Itu kita punya ujian. Tapi saudara-saudara kita yang berada di Syria, yang berada di Palestin, yang berada di Yaman pada hari ini, ujian mereka lebih berat. Disebabkan COVID-19 ini mereka terputus bekalan, yang mana ramai di kalangan kita yang banyak membantu mereka. Maka marilah di saat kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sahaja, bukan kita nak minta Allah Ta'ala hapuskan COVID-19 ini di Malaysia saja, bahkan kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu juga saudara-saudara kita dengan apa? Dengan diangkat, dengan dihapuskan COVID-19 ini di negara umat Islam. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, antara akhlak yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW tidak mengaku seseorang itu tergolong daripada umatnya kalau dia tidak menyayangi saudaranya, tidak menyayangi orang yang lebih kecil, orang yang lebih muda. Dan orang muda pula lam yuqir kabirana, dia tidak menghormati orang-orang tua, tidak menghormati orang yang lebih dewasa daripadanya. Ini hakikat, ini realiti yang berlaku pada hari ini, yang mana anak-anak murid tidak lagi menghormati guru, anak-anak tidak lagi menghormati ibu dan ayah. Ini hakikat, ini realiti pada hari ini. Sampai ada ibu dan ayah yang mengadu, anak-anak tidak mahu, orang kata, mendengar cakap ibu dan ayah. Ini berlaku. Yang kita yang jadi anak ni kita tahulah. Kadang-kadang kita rasa leteran mak ayah penat. Mak ayah kita ni asyik beletih. Biasanya mak lah haji beletih ni. Kan, kita rasa penat dengan leteran mak ayah. Sebenarnya mereka menyayangi kita. Mereka nak menasihati kita untuk kita jadi lebih baik.
Maka marilah hikmah ini, hikmah PKP ni kita dapat bersama dengan ibu dan ayah kita. Kita tak dapat keluar ke mana-mana. Kita tak boleh nak pergi ke sana, tak boleh pergi ke sini, tak boleh pergi ke mana-mana. Maka hikmah kita bersama dengan ibu dan ayah, pandang hikmah. Sebab apa? Setiap apa yang Allah Ta'ala berikan pasti ada hikmah, takkan ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu pun yang kau jadikan itu adalah sia-sia. Ni Allah Ta'ala cipta COVID-19 ni, Allah Ta'ala jadikan COVID-19 ni, coronavirus ni, bukan sia-sia. Kita ingat sia-sia ke? Bukan hanya sekadar musibah, bukan hanya sekadar bala. Kita jangan pandang itu bala sahaja, jangan kita pandang itu musibah sahaja. Sepatutnya kita kena fikir, selama kita hidup belas-belas tahun ini, selama kita berada puluh-puluh tahun ini, berapa lama kita berada dengan mak ayah kita di rumah? Dahlah kecil-kecil dulu mak ayah kita hantar kita pengasuh. Tak duduk dengan mak ayah juga, kan? Duduk yang mana, minta maaf lah kan, yang mana yang duduk hantar anak dekat pengasuh tu, bukan nak mention kat dia, ada cuma contoh-contoh, kan? Kita pergi hantar anak, kan? Kita dulu pernah duduk dengan pengasuh. Ada orang yang mana anak tu tak nak kat dia lah. Ada seorang sahabat saya tu, kan? Sampai nak pergi ambil anak lari, tak nak. Tak nak ikut baba, tak nak ikut baba. Nak ikut apa? Nak ikut papi. Nak ikut apa? Dia panggil ayah ke panggil daddy? Nak ikut daddy, nak ikut abah, tak nak ikut abi. Oh, tu sampai tahap macam tu. Kita masa ni kita seronok lah, anak tak nak ikut kita, tak apa, duduk. Kita pergi mana? Kita pergi, nak pergi Tesco ke, nak pergi NSK ke, senang berduduk dengan isteri kita, kan? Anak duduk dengan pengasuh sampai besar. Bila dah sampai besar duduk dengan pengasuh, bila anak besar pula pergi hantar duduk di asrama, bila masa kita dapat bersama ibu ayah kita? Ni kita kena pandang hikmah ni. 3 bulan Allah Ta'ala bagi kita duduk di rumah, 3 bulan kita tak dapat keluar. Hikmahnya kita dapat bersama dengan ibu dan ayah kita, dan saat itu baru kita tahu jadi anak macam mana. Waktu tu orang yang jadi ayah baru dia tahu, penat juga jadi ayah ni rupanya, penat juga jadi mak ni. Sebab nak hantar pengasuh tak boleh, kan? Time tu tak boleh pergi hantar pengasuh, time tu tak boleh pergi hantar pera sekolah, tak boleh pergi hantar tadika. Ni tadika baru start 1 Julai. Tak boleh nak pergi, orang kata nak pergi hantar mana-mana balik kampung, tak boleh. Nak merentas negeri pun tak boleh. Duduk di rumah dengan anak-anak. Kita kata lebih kurang 2-3 bulan juga, rasa macam mana. Sepatutnya bukan rasa tension, bukan rasa boring, bukan rasa bosan. Kita kena rasa apa? Inilah saat kita dapat bersama dengan keluarga kita. Inilah saat kita dapat solat berjamaah bersama ahli keluarga kita. Masya Allah. Ini hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan, yang Allah Ta'ala berikan di sebalik orang kata musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Sama ada ujian tadi dalam bentuk ketakutan, bimbang. Takut tak dengan COVID-19 ni? Takut sungguh. Nampak tak? Nampak tak COVID-19? Tak nampak. Tak nampak. Tapi kenapa takut? Seolah-olah macam duduk di sebelah kita ni. Takut sungguh, kan? Sebab benda yang tak nampak tu kita takut. Lepas tu kalau orang cerita hantu, kita takut. Orang kata belakang pokok tu ada hantu, takut sungguh. Nampak hantu tak? Tak nampak pun, kan? Nampak malam tu lah, kita lalu-lalu tengok terbang, berlari tak cukup tanah. Besok tengok rupanya bunyi baja. Kita rasa takut. Sebab apa? Sebab benda tu kita tak nampak pun. Tapi kenapa kita tak rasa takut dengan benda yang kita betul-betul kita memang tak nampak, tetapi memang kita akan alami? Apa dia? Alam barzakh. Kenapa ramai orang tak takut dengan alam kubur? Kenapa ramai orang yang tak takut dengan kematian? Dengan coronavirus dia takut, dengan COVID-19 dia takut.
saat kita mati nanti dalam kubur, nanti tu yang kita kena takut. Bukanlah orang kata lepas ni, mana COVID, aku nak kan. Dah, maksudnya sekarang ni kita lebih takut kepada benda yang kita tak nampak, dan benda yang kita tak nampak tu kita tak takut. Apa dia? Kubur, alam barzakh, alam akhirat yang kita nak duduk nanti selama-lamanya. Ini hikmah Allah Ta'ala nak bagi, orang kata iktibar. Allah nak ajar kita, kalau COVID-19 yang kita tak nampak kita takut, kita kena lebih takut lagi dengan apa? Alam barzakh yang kita lagi tak nampak. Nak tengok tak alam barzakh? Nak tengok tak? Nak tengok? Mati dulu. Kan, siapa yang mati dulu boleh tengok alam barzakh. Dah tak boleh tengok. Yang kita tengok tu simulasi ya. Kan, yang kita tengok tu dia punya gambaran saja. Bila kita mati, bukan kita tengok alam barzakh, kubur pun kita boleh dengar dia bercakap. Kubur dia boleh bercakap. Kubur ni dia boleh bercakap, kita dengar. Tapi nak dengar kena mati dulu. Lepas mati tu kita akan dengar. Kubur boleh bercakap. Lagi apa lagi? Ular boleh bercakap. Ular boleh bercakap. Ular botak. Ular tu botak. Ular ada rambut kan? Ada ular yang botak tengah. Dia punya bisa dia, Masya Allah. Orang kata kalau dia patuk ni, setitis bisa dia jatuh kat bumi ni tak hidup lagi tanaman. Kering kontang. Tak ada yang boleh hidup. Disebabkan bisa ular yang akan membinasakan, akan orang kata menyeksa. Siapa dia? Penghuni kubur. Ini yang patut kita lebih takut. Bukan hanya kita takut kepada sesuatu perkara, orang kata benda yang kita tak nampak tadi tu. Ada lagi benda yang besar. Sebab tu saudara yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena apa? Kita kena fikir hikmah dia. Ni saya sebut di sini fikir hikmah. Kalau kita tak nampak COVID-19, kita takut. Kita tak nampak alam barzakh pun kita kena takut. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis pada malam ini berkaitan tentang apa? Akhlak, yang nak tingkat balik akhlak ni. Kita nak, orang kata, hidupkan balik sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW berkasih sayang. Abu Bakar, Umar, yang mana mereka ni berkasih sayang, Masya Allah. Ada sahabat-sahabat Nabi ni, dia malu nak bagi tahu. Dia pun bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni sayang sungguh dekat dia. Rasulullah kata, pergi bagi tahu. Zaman kita bahaya sikit sebut macam tu. Zaman Rasulullah kasih sayang. Sebab tu Arab ni kalau kita tengok, dia sayang macam mana. Pernah tengok ada Pak Arab macam mana? Dia datang, dia peluk, dia cium, cok, dia cium. Kita kalau ke Malaysia ni cium macam tu agak macam mana? Pelik dah ni geng kunyit ni kan, kalau kat Malaysia lah. Kalau di tanah Arab tidak. Ni dia nak luahkan kasih sayang ni, Masya Allah. Dia peluk, dia cium pipi, jalan pegang tangan. Laki dengan laki dia pegang tangan. Dia nak gambarkan bahawasanya kasih sayang tu. Saya masa berada di Mesir dulu, pergi pasar, baru kena satu hari. Dia dengan Pak Arab tu baru kena satu hari, belikan keli. Dia jualkan keli, beli. Sekali dia beli, dia ingat kita sampai bila-bila. Kita lalu je tu panggil kita. Dia panggil sahabat. Panggil sahabat terus. Sini. Dia datang peluk kita, ya Allah, dengan ikan busuk ni. Kita dah pakai elok. Dia cium pipi kita pula dengan gigi dia pun tak rosak. Dia peluk kita ni, ya Allah. Kita tak tahan dah bau dia tu. Tapi nak kata dia hargai. Dia hargai kita beli sekali kat dia. Dia bukan nak kita beli lagi. Tapi sekali dia dah kenal kita, lepas tu apa dia buat? Dia bohong kita. Lepas tu dia bohong kita pula. Kan? Yang ikan kita beli tu, sebelum beli 5 kilo, dia kurang jadi 4 kilo. Tu cara dia sayang kita. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, susah kalau nak tengok budaya di Malaysia ni, kita tak nampak lah macam tu.
berkasih sayang sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling kurang malam ni kita nak cuba satu. Kita nak cuba satu sebelum kita nak tangguh majlis kita pada malam ni, kita nak cuba satu. Apa dia? Ni tersenyum bila berjumpa orang. Satu je. Kita tak boleh salam dah sekarang ni. Kata bukan kita sombong dah, ustaz sombong tak salam saya. Hari ni kita pun macam ni kan. Macam tu je. Tak boleh nak dia dah je. Kalau agak rasa salah macam ni macam ni pula kan. Tak boleh dah kita nak salam kan. Ada orang langgar je, salam juga kan. Tak apa, kita nak patuh SOP. Okey, salam tak boleh. Sekarang ni apa yang boleh kita buat untuk dapat pahala? Salam tu pahala besar tu. Tapi tak apalah, kita nak patuh SOP, kita jangan salam lagi. Tunggu nanti bila dah orang kata okey boleh salam balik dah, seronok satu, jangan salam, peluk terus. Cium pipi, cium telinga. Lepas tu kan. Tapi sekarang ni jangan buat. Sekarang ni apa perkara yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita buat untuk kita ganti salam? Dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah SAW tabassamuka fi wajhika akhika sadaqah, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Zar, jangan engkau menganggap hina sesuatu kebaikan. Maknanya jangan pandang enteng, jangan pandang hina suatu kebaikan tadi. Apa dia? Walaupun kebaikan tadi berupa senyuman yang manis apabila bertemu dengan saudara. Kita rasa benda tu macam alah kecil je. Tak. Benda tu kata Nabi jangan pandang rendah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, orang yang bertemu dengan saudaranya dia senyum. Tabassamuka fi wajhika akhika sadaqah. Jumpa sahabat dia, jumpa kawan-kawan dia senyum, itu adalah sedekah. Mari saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan. Mari kita amalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita buat baik. Cuba bayangkan orang tua-tua kalau kita jumpa, cik senyum je, cik senyum kan. Tapi senyum kena jaga, jangan senyum kambing. Jangan senyum orang kata tegeh-tegeh, ada senyum cik tu tak nak macam tu kan. Ada senyum terpaksa pada agak. Cik senyum terpaksa sebab apa? Pakcik tu anak perempuan. Hak tu je sebab dia senyum. Tak, kita nak senyum ni biarlah senyum secara ikhlas. Senyum ikhlas ini kata Nabi, tabassamuka fi wajhika akhika sadaqah, adalah sedekah. Itu akhlak yang cukup dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni tak, orang kata tak pernah jemu nak tengok wajah Nabi. Kenapa? Indahnya senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni selalu senyum, sehingga kadang-kadang kata para sahabat, kami melihat senyuman Rasulullah sehingga terukir gigi Nabi. Ni terukir senyuman Nabi tu, nampak gigi Nabi tu indahnya, masya-Allah. Kita ni dah kan, kita kalau gelak-gelak sungguh, tapi nak senyum susah. Gelak senang, sedangkan Nabi tak suruh kita gelak, Nabi suruh kita senyum. Senyumlah hai ingat tak lagu tu kan? Senyumlah, mari kita pakat-pakat senyum. Marilah kita memperbaiki akhlak kita. Orang kata sebenar dengan permulaan PKP, orang bukan permulaan dah, berakhirnya PKP insya-Allah mudah-mudahan. Dan permulaan kita nak bersama, kita nak orang kata datang ke surau, nak berjamaah ataupun di mana sahaja kita berada, marilah kita amalkan perkara yang kata Nabi, la tahqiranna, jangan kita anggap enteng, hina ataupun rendah atau kecil sesuatu yang mana kita senyum kepada orang, kita rasa benda tu kecil, tak, sebenarnya besar di sisi agama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang buruk, yang kurang tu daripada saya mohon maaf. Dah lama tak kuliah secara macam ni, jadi kekok sikit. Biasa kuliah depan kamera kan, duduk seorang-seorang, duduk dalam bilik kan. Tu pun dulu tak pernah buat, jadi kekok. Tiba-tiba hari 3 bulan duduk buat kerja, duduk depan kamera je.
tiba-tiba ada duduk depan orang ramai pula, dia jadi lain pula, jadi kekok sikit, minta maaf. Tapi insya-Allah permulaan, insya-Allah kita doakan yang terbaik dan kita teruskan suburkan majlis ilmu adik-adik, teruskan suburkan majlis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.